Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sedang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana di atas kurniaan dan nikmatnya kita dapat sambung semula siri menghayati doa yang ke-20 ini. Saya mohon maaf kerana tertangguh seminggu disebabkan kerana urusan-urusan rasmi mesyuarat fatwa minggu lepas dan kemudian banyak urusan lain, dan saya juga tahu mungkin sebahagian tuan-tuan dan perempuan juga sibuk dengan bercuti, bawa anak-anak ke sana dan ke sini. Jadi mungkin kalau ni pun mungkin sibuk untuk mendengar kuliah ini. Alhamdulillah, kali ini kita akan menyambung tentang doa yang selalu kita tahu, dan saya rasa tak ada orang yang tak hafal doa ni. Cumanya sejauh mana kita menghayati doa ini ataupun memahami doa ini itu pun tidak. Doa yang mana disebut di dalam Al-Quran, dan doa yang mana apabila Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik tentang ayu doa da'watin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru yad'u biha, doa apa yang Nabi paling banyak doa dengannya, dan Anas sebut doa ni. Doanya ialah yang semua kita hafal, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini selalu kita dengar, sehingga kerana terlalu acap kita dengar, sehingga apabila kita melafazkannya, sebahagian manusia sudah tidak memberikan perhatian kepada makna doa ini, dan sudah kadang-kadang rasa macam biasa je doa tu, tanpa dia menghayati makna yang besar yang ada di dalam doa ini. Doa ini adalah boleh dikatakan ibu kepada doa-doa yang lain, kerana ia terlalu besar maknanya, terlalu besar maknanya. Saya sedikit ingin memberikan latar kepada doa ini. Doa ini asalnya Allah bercerita tentang Al-Quran. Doa ini dalam surah Al-Baqarah pada ayat 201. Dan ayat yang sebelum itu Allah menceritakan tentang haji dan amalan orang-orang ketika waktu haji, dan kemudian Allah menyebut tentang doa mereka. Sebelum Allah menyebut ayat ini, pada ayat yang 200 Allah ceritakan di kalangan manusia ini, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di kalangan manusia ada yang menyatakan, ada yang menyebut rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan kami, berikanlah kami, datangkanlah untuk kami fid dunya, yakni untuk dunia, yakni untuk nikmat dunia. Allah tak sebut perkataan hasanah. Dia minta benda-benda dunia, segala benda yang dunia dia doa. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak adalah bagi dia di akhirat itu daripada habuan. Yakni kalau dia berdoa, dia langsung tak fikir akhirat, dia hanya fikir apa yang dia nak dalam dunia ini. Dan ini pun ada sebahagian di kalangan manusia yang demikian. Kalau dia nak belajar tentang doa, dia hanya fikir dia nak doa untuk kesenangan dunia dia, tak terfikir dia tentang akhirat. Inilah yang sebahagian tu yang selalu mencari petua-petua doa yang kadang-kadang tak diambil pun daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi. Siapa-siapalah kata kalau baca yang ni dapat yang ni, kalau baca yang ni dapat yang ni, dapat kekayaan ni, jumpa khazanah harta ni. Dia minat benda-benda macam tu. Bukan kata salah minta hal dunia ni, nanti kita akan sebut.
tapi tak terlintas pada dia tentang kehidupan akhirat. Dia langsung tak minta tentang akhirat. Itu Allah sebut tentang mereka ni. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di kalangan manusia, dalam kalangan manusia, orang yang menyatakan, wahai Tuhan kami, datangkanlah untuk kami, beri pada kami pada dunia ini, yakni kenikmat-nikmat dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada baginya di akhirat itu daripada habuan. Maksudnya Allah sebut ni tak kena cara ni. Maksudnya Allah yang besar dalam kepala dia hanyalah kehidupan di dunia ini. Kemudian Allah datangkan doa yang betul untuk kita doa. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di kalangan mereka, yakni yang doa yang betul, menyebut rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, datangkan untuk kami, fid dunya, pada dunia ini, hasanah. Nanti saya akan sebut apa maksud perkataan hasanah. Wa fil akhirati, dan pada akhirat juga hasanah. Wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami, ataupun pelihara, qina ni wa qini, yakni peliharakanlah, bentengkanlah kami daripada azab neraka. Sidang penonton yang dirahmati Allah, doa ini sangat besar. Doa ini sangat besar, sehingga Anas bin Malik, apabila Qatadah bertanya Anas tentang apa doa yang kana Rasulullah aktsaru yad'u biha, yang Rasulullah paling banyak doa dengannya, Anas bagi tahu doa ini. Inilah doa yang Nabi paling banyak sekali doa dengannya. Wa kana Anas idza arada an yad'u bida'watin fada'a biha. Anas pun bila nak doa, dia akan doa dengan doa ni. Wa idza arada an yad'u bidu'ain da'a biha fihi. Bila Anas nak doa dengan doa yang lain pun, inilah hadis Muslim, Anas jadikan doa ni duduk di dalam doa tu. Yakni kalau dia doa apa-apa pun, doa ni dia akan letakkan juga sebahagian daripada doa. Mengapa hal itu berlaku? Kerana makna yang besar. Mari kita renung, apakah maknanya? Yang pertama, Allah ni dia ajar kita berdoa. Ini saya selalu remind dalam siri ini. Ramai orang boleh petua pada kita dengan andaian-andaian kalimat-kalimat mereka yang tersendiri, tetapi tidak akan lebih indah daripada apa yang Allah ajar kepada kita di dalam berdoa. Cuba kita lihat, Allah sebut Rabbana. Ini kalau kita doa seorang, macam mana orang katanya? Kita kekal juga Rabbana, kerana hadis ini, kerana ayat Al-Quran ini, dan akan ada hadis yang akan saya sebutkan nanti. Sebab ini adalah ungkapan Al-Quran. Rabbana, wahai Tuhan kami. Perkataan Rabbana, Rabba ini sangat indah. Kita bila kadang-kadang kita sebut tanpa perasan, tak ada perasaan kita, tidak ada kehalusan jiwa kita. Rabbana maksud, terjemahan Melayu ni Tuhan kami lah. Tapi perkataan Rabb bermaksud yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi, yang mencipta. Itu perkataan Rabb. Ini perkataan Rabb. Rabbana, wahai Tuhan kami. Saya teringat kepada bahasa-bahasa yang indah. Kadang-kadang bahasa, bukan kadang-kadang, bahasa ni memang penting untuk kita faham.
Sebab tu Al-Quran antara mu'jizat ni, mu'jizat bahasa lah. Dipanggil i'jazul lughawi, mu'jizat bahasa dalam Quran. Kerana kehalusannya, keajaiban cara tutur dan atur bahasa itu sendiri. Saya kadang-kadang saya suka tengok filem-filem Indonesia yang ada pengajaran yang baik, dan terutama filem-filem sejarah. Indonesia umpamanya, saya tersentuh bila cara dia panggil guru, umpamanya ibunda guru ataupun bonda guru. Perkataan tu kita rasa dekat. Bonda guru, ibunda guru yang saya ingat kan, kita cikgu boleh juga, tapi dia tidak indah kan. Jadi perkataan ni apabila kita addresskan dengan betul, dia menyentuh kan. Sebab tu dulu-dulu orang panggil ayah anda kan, indah kan sebutan tu, wahai anak anda. Quran juga demikian. Quran bila wa iz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iluhu ya bunayya, ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia menasihatkan anak, ya bunayya, wahai anakku. Ini adalah susun atur kalimat-kalimat yang indah dan baik. Kita pun apabila kita hayati doa yang diajar oleh Allah dalam Quran, Rabbana, apabila kita dapat membayangkan makna Rabb, makna Tuhan dalam bahasa Arab yang begitu luas, pencipta, pemelihara, penjaga, yang menjadikan kita mempunyai kehidupan. Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ati, datangkanlah kepada kami, untuk kami, fid dunya, di dunia ini, hasanah. Hasanah diperkatakan hasan, hasanah, hasunat, hasuna. Hasan yakni benda yang baik. Perkataan ini hasanatan ialah satu perkataan, satu ungkapan dia panggil nakirah. Nakirah di sini dia tak spesifikkan apa dia kebaikan, tapi ia merangkumi. Kita minta pada Allah, berikan pada dunia ini kebaikan. Kebaikan banyak dalam dunia ini. Rezeki yang baik, kehidupan yang baik, jiwa yang bahagia, ilmu yang memberi manfaat, tempat tinggal yang baik, kenderaan yang baik, keluarga yang baik, kehidupan yang baik. Ini hasanah. Kerana apabila Allah memberikan hasanah, kebaikan, tentu ia hasanah, tentu ia kebaikan. Kerana betapa banyak benda dalam dunia ini yang kita rasa kebaikan dunia, tapi apabila kita memperolehinya, ia bukan satu kebaikan. Ia bukan satu kebaikan. Manusia mempunyai andaian-andaian yang kadang dalam banyak andaian itu silap. Sebab itu kita diajar istikharah, kita diajar supaya untuk memahami, meminta kepada Allah kebaikan. Kerana kita kadang-kadang sangka kebaikan, ia tidak kebaikan. Kita minta ketentuan dan pemilihan Allah pada kebaikan. Ramai orang berpindah pilih satu tempat kerja. Pada hari dia pilih kerja tu, dia sangka, Masya Allah, inilah kebaikan tempat kerja dia, tak adalah kerja, macam-macam dia puji. Setahun, sebulan, 2 bulan, setahun dia kata tempat kerja ni memang tak bagus betul lah untuk dia kan. Menderita dia kerja situ. Kalau tahu dia tak pindah pun tak apa, umpamanya. Sama juga orang yang beli rumah, sama juga orang berkeluarga. Kadang-kadang dia kahwin, dia rasa inilah pilihan, dengan cinta-cintanya, ayat-ayat cintanya, dan macam-macam lagi yang dia ungkapkan. Tapi apabila dia masuk ke dalam alam yang itu, maka dia pun tahu bahawasanya itu bukan kebaikan untuknya, bukanlah hasanah. Dalam ayat ini, dalam doa ini, Allah ajar supaya kita minta kepada Allah hasanah. Hasanah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan tentukan kepada kita. So tidak ada masalah untuk kita minta nikmat-nikmat dunia ni. Kerana
Al-Quran ayat ini mengajar kita supaya meminta kurniaan Allah. Hasanah. Hasanah, hasan, benda yang elok. Rezeki yang elok, tempat kerja yang elok, rumah yang elok, yang cantik, yang sesuai dengan kita, yang baik untuk kita. Hasanah yang baik. Dapat rezeki, dapat makan, dapat urusan, dapat teman, dapat kawan, dapat ilmu yang manfaat. Hasanah. Kadang-kadang kita doa ni kita tak perasan, kita skipnya hati kita ataupun jiwa kita ketika kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah adalah satu ungkapan yang merangkumi segala kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta di akhirat juga kebaikan. Di akhirat ini sudah pasti kebaikannya ialah tak adalah. Akhirat ni neraka dengan syurga. Apabila kita minta kebaikan di akhirat, berarti kita meminta syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam wacana kehidupan ini, sehebat mana pun pencapaian yang telah kita capai di dunia ini, seenak mana pun orang anggap ketinggian kedudukan dan kenikmatan yang telah kita nikmati, tapi jika kita mati tidak masuk syurga, kita adalah manusia yang kekal. Kita adalah manusia yang kekal. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang dikeluarkan, dipelihara daripada, diselamatkan daripada neraka, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka dia benar-benar telah berjaya. Itulah mercu kejayaan. Kita sering memberikan tanda kejayaan pada orang tu dengan tengok kereta yang dia dapat, rumah yang dia ada. Ialah itu kejayaan dunia. Tetapi kejayaan kehidupan, kerana kehidupan itu bukan saja di dunia, dia di akhirat. Dunia dan akhirat, merangkumi dunia dan akhirat. Sesiapa yang kehidupannya dia berjaya di dunia ini dengan kebaikan, dan di akhirat dengan kebaikan, masuk ke dalam syurga, maka dia berjaya. Tapi doa ini bukan saja berpada pada dua perkara ini, disebut pula waqina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Kerana di akhirat kelak ada juga orang yang masuk syurga setelah dia melalui azab neraka disebabkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Tapi ungkapan doa ini ialah ungkapan doa yang meminta supaya diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan di akhirat itu bukan saja masuk syurga, tak masuk langsung neraka. Ini besarnya makna daripada doa ni. Besarnya makna daripada doa ni. Jadi sebab itu Nabi SAW ajar, suruh kita berdoa. Quran ajar doa ni dan Nabi pun suruh kita doa. Bahkan Nabi SAW itu sendiri, kata Anas, Nabi baginda juga melazimi doa ini. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, satu orang Nabi Anas kata, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal muslimin. Nabi menziarahi satu orang di kalangan orang Islam lah, di zaman Nabi, seorang sahabat. Qad khafata fasara misl al-farkhi ila Madinah. Dah jadi lemah dah badan, susut, jadi misl al-farkhi, dah jadi macam anak burung kecil, tak sihat. Nabi tengok dia. Nabi tanya, hal kunta da'auta bi syai'? Nabi kata, kau ada doa apa-apa ke? Kau ada doa apa-apa ke sehingga jadi macam ni? Dia kata, nak. Ya, dia doa.
kuntu ad'u Allahumma in kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu fid dunya. Dia kata, ya Allah, jika engkau akan mengazabkan aku, akan membalas ataupun memberikan atas dosa-dosa aku pada akhirat kelak disebabkan dosa yang dia lakukan, fa'ajilhu fid dunya. Maksudnya janganlah azab di akhirat, fa'ajilhu fid dunya, segerakanlah azab di dunia ni. Maksud, ya Allah, kalaulah aku ni ada dosa yang akan menyebabkan kau azab aku di akhirat, jangan kau azab aku di akhirat, biarlah aku terkena azab ataupun terkena kifarah aku ataupun hukuman aku ni di dunia. Nabi dengar dia beritahu kepada Nabi kata, subhanallah, la tutiquhu atau la tastati'u. Nabi kata, subhanallah, kamu tak akan mampu. Buat apa doa macam tu maksudnya? Nabi kata, afala tad'u, tidakkah kamu patut berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidak kamu doa, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, datangkanlah untuk kami kebaikan di akhirat, dan pelihara kami daripada azab neraka. Dia pun doa demikian, kemudian Allah sembuhkan dia. Hadis ini ajar kita banyak hal. Ia mengajar kita bahawasanya kita tak perlu menganggap bahawasanya kalau kita tak diazab di dunia ni, di akhirat kita kena. Tak, Allah boleh mengampunkan. Kita minta pelihara. Kadang-kadang Allah menjadikan kifarah di dunia benar, tapi kita jangan minta kifarah tu, kita minta keampunan dia. Ini bukan ada dosa warisan di dalam sebahagian ajaran, yang mana dosa yang dilakukan oleh Adam terpaksa ditanggung oleh Jesus. Kita tak ada macam tu dalam ajaran kita. Saya kecil-kecil dulu pernah dengar ada ustaz yang buat zikir munajat malam-malam dulu sekolah-sekolah asrama. Memang dia doa tengah malam tu tak sesuai lah, tapi dah zaman tu dalam mikrofon qiyamul lail, kemudian doa ramai-ramai nak bagi semua menangis ramai-ramai. Antara doa, ya Allah, jika kami melakukan dosa, jangan kau azabkan kami di dunia, hukumlah, jangan diazabkan kami di akhirat, hukumlah kami di dunia. Kita kecil-kecil dulu pun tak tahu, dengar je lah kan. Saya tak ingat saya amin ke tak, saya harap saya tak amin lah macam tu kan. Itu tak betul. Nabi dah betulkan dalam hadis Muslim tadi. Nabi jangan doa macam tu, doa kebaikan dunia dan akhirat. Tak apalah yang kita lakukan salah, tapi kita minta kebaikan di dunia. Allah Maha Pengampun, Allah ampun. Dan di akhirat juga kita minta kebaikan dan pelihara kita daripada azab neraka. Sidang penonton yang dirahmati Allah, ini adalah doa yang besar. Lebih menarik, di dalam surah Baqarah, setelah Allah mengajar ayat doa ini pada ayat 201, Allah menyebut pada ayat 200 tentang orang yang hanya doa dunia, dan Allah mengajar kita doa yang betul. Kemudian Allah kata, ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka itu adalah orang yang mendapat nasib, habuan mimma kasabu, di atas apa yang mereka lakukan. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu maha pantas hisab. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawasanya mereka akan minta dunia dan akhirat, Allah akan bagi pada mereka dunia dan akhirat. Sebab itulah haji itu, ataupun ketika kita tawaf antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, kita disunahkan untuk berdoa dengan doa ni. Ramai orang apabila sampai doa ni, dia macam skip lah, mana dia tak ada rasa satu perasaan bagaimana taqarrubnya kita, dekatnya kita kepada Allah Azza wa Jalla apabila kita berdoa dengan doa ini. Kerana doa ini besar maknanya. Doa inilah keperluan kita. Kalaulah dalam seluruh hidup kita ni tak ada doa kita yang Allah mustajab, na'udzubillah,
Tapi kalau diandaikan tidak ada doa kita yang Allah mustajab, Allah hanya memustajabkan doa ini saja, maka cukuplah kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Sebab itu Anas bin Malik, dia berdoa, dia sering berdoa dengan doa ni. Dia kata Nabi SAW, bila Qatadah tanya dia kata inilah doa yang paling banyak Nabi doa yang dia dengar. Dan Anas pun, idza arada ayad'u bi da'watin da'a biha, bila dia nak doa pun dia doa dengan doa ni. Wa idza arada ayad'u bi du'ain da'a biha fihi. Apabila dia nak doa dengan doa yang lain pun dia jadikan doa ni ada dalam doa tu. Sebab itu kita tengok banyak juga orang kita apabila doa apa-apa dia akan sebut dengan doa ini pada penutup dia. Tak semesti penutup lah, tapi biasanya kita sebut pada penutup doa. Cuma apabila kita doa pada doa ni, kita tanya doa dah habis dah, kita pun macam skip doa, maka tak ada permintaan kita kepada Allah. Kita tak ada makna, jiwa kita tak pasrah meminta supaya kandungan doa ini dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita terlalu dengar dan kita rasa macam dah biasa dan kita tidak lagi menghayati makna yang besar yang ada yang di dalam doa ini. Saya harap ada orang kata suara saya perlahan. Mungkin saya ingat jelas suara saya dah perlahan ke suara saya. Jadi ini adalah doa yang kita belajari pada pagi ini, yang kita sudah hafal doa ni, dan harapnya insya-Allah kita sentiasa melaziminya di dalam hidup kita sehingga kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi bila kita dengar je doa ni kita rasa dah tak ada apa, macam boring je doa ni. Padahal ini doa yang diajar oleh Allah dalam Quran, dan yang Allah suruh kita berdoa dengannya, dan doa ini juga yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya harap jelas suara saya. Okey kot ni. Jadi ini adalah sisi perbincangan kita pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan sambung besok. Cumanya saya nak sebut satu hal. Saya ada tengok ada orang buat potongan daripada siri kuliah kita ni. Ada dia potong satu siri yang nombor berapa. Saya sebut, saya cerita tentang Allah, makna Allah turun ke langit dunia, dan tentang arash. Dan saya kata Allah ni alam gaib. Jadi dia potong yang tu, geng-geng yang kata mereka sufi, mereka aswaja apa ni, mereka potong yang tu dan mereka cuba kafir dan sesatkan saya kerana saya kata Allah ni alam. Tapi saya rasa ini satu jenis penyakit yang serius di kalangan manusia ni dengan menggunakan topeng agama. Kadang-kadang kononnya pengajian sufian ni membersihkan diri hati, tetapi ia sebaliknya. Dalam ceramah ni biasalah kadang-kadang kita skip perkataan, tapi bukan kita maksud. Kita kena faham antara perkataan tu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi kata, sebut hadis qudsi, yasubbu banu Adam ad-dahr wa ana ad-dahr, kan, biyadi al-lail wan nahar. Bani Adam mencerca masa, sedangkan aku itu masa. Sedangkan aku itu masa, maksudnya sedangkan aku pencipta masa. Pasal apa kita takwil? Bukan takwil kerana dia ada qarinah yang kuat. Qarinah maksud dia ada kaitan, kerana Allah menyatakan pada tangannya malam dan siang. Jadi bila saya sebut Allah ni alam ghaib, maksud Allah ni membincangkan atau menceritakan tentang alam ghaib.
Jadi dia jadi kata kafir, murtad, macam itulah, bisa sesat. Saya rasa penyakit juga manusia ni. Padahal banyak orang yang dengar kuliah ni, macam-macam kita cerita tentang Mahayati. Macam satu orang tengok tiba-tiba nampak ular. Allah, ular. Dia kata kamu telah menjadi kafir sebab kamu kata Allah itu ular. Astaghfirullah. Untuk Allah, maksudnya dia terkejut. Maksud, ya Allah, ular. Dia potong itu. Allah, ular, sesat, kafir. Kononnya inilah ajaran aswaja mereka. Saya rasa ini satu, saya tak ada rasa apa benda tu, biasa saya tahulah tabiat mereka begitu. Tetapi ini bukan pendekatan yang bagus. Di dalam agama ni, benda-benda yang boleh, kadang-kadang tempat yang tak ditakwil, mereka takwil. Tempat yang patut takwil ataupun dibuat, dia panggil takdir dalam bahasa Arab, diandaikan, kita kena andaikan. Macam bila orang cakap, orang ceramah kan. Bila kita ceramah, mesti ada perkataan yang kadang-kadang kita skip, tapi kalau kita tengok pada konteks tu, kita fahamlah maksud kepada konteks ayat tu. Dia potong hak tu je, dia hantar buat suara. Kemudian saya tak peduli sangat benda ni, tapi dia kata tengok, telah menyamakan Allah, telah menyatakan Allah itu alam. Maksudnya, saya telah dalam kuliah ni telah kata Allah itu adalah makhluk alam. Come on, common sense. Nobody will say Allah makhluk, tapi itu adalah konteks. Maksudnya Allah membicarakan tentang langit dunia, tentang Allah turun ke langit dunia. Itu adalah alam ghaib. Itu adalah ghaib. Langit dunia itu alam ghaib. Arash adalah alam ghaib. Malaikat adalah alam ghaib. Dan ini adalah penyakit yang tak betul. Sedangkan siapa baca hadis Muslim tentang Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihil mu'min min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatat minhu wa alaiha syarabu wa ta'amuhu. Allah ini lebih gembira dengan taubat hambanya yang mukmin daripada seorang kamu yang duduk atas kenderaan atau binatang di bumi yang kosong, yang padang pasir ni, tak ada apa, luas padang pasir yang luas ni. Tiba-tiba kenderaan dia tu, unta ataupun kuda tu lari pada dia. Di atas kuda tu ada makanan, minuman dia. Dia tak ada fa'isha minha. Dia dah tak ada apa nak buat dah. Ditunggu nak mati je lah pada padang pasir yang luas ni. Fabainama huwa kadzalik izbiha qa'imatun. Ketika dia duduk dalam keadaan tu, tiba-tiba dah kecewa lah dengan hidup ni, binatang tu datang balik, kata Nabi. Nabi nak buat contoh. Fa akhadha bi khitamiha. Dia pun pegang tali kuda ataupun unta dia tu. Maksudnya tak sangka lah haiwan tu patah balik. Dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan akulah Tuhan. Nabi kata, akhta'a syiddatil farah, tersilap kerana terlalu gembira. Ulama-ulama akidah kata, siapa yang ungkap satu ungkapan yang dia tak maksudkan, dia tidak menjadi kafir. Walaupun dia sebut, ya Allah, kau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu, tak jadi kafir kerana dia bukan maksudkan. Jadi ini pun satu penyakit juga. Yang menariknya, geng ada yang tarekat tu yang dulu cuba mengandaikan, siapa tunjuk saya, kalau minta kat pokok pun boleh kita andaikan, minta kat mayat pun boleh kita andaikan, bukan mayat tapi minta kat Allah. Tapi bila dia ambil potongan Allah itu alam ghaib, dia kata yang ni kufur, yang ni kufur. Ini adalah penyakit. Saya dengar siapa, saya jarang ikuti medsos ni. Kadang-kadang kalau ada anak-anak buah duk bagi ataupun kawan-kawan bagi, saya tengok gitu-gitu je lah, tak ni sangat. Ada tunjuk yang satu penceramah yang suka maki bodoh-bodoh tu, dia sebut bahawasanya ini adalah Ruwaibidah,
Rabidah ialah orang yang tak ada ilmu tapi cakap tak apalah, iaitu ar-rajulu tafah. Sebenarnya dia baca pun salah, bukan ar-rajulu tafah, ar-rajulu tafih. Ar-rajulu tafih hadis dibaca dengan kasrah. Itulah bacaan yang boleh sahih. Tak apalah. Tapi saya sebut ini adalah kadang-kadang saya sembang dengan penonton dalam sembang ni tentang siri menghayati doa, dan itu adalah yang kadang-kadang bila bersembang macam itulah, kita ada perkataan kita skip tapi orang yang dengar dia faham konteksnya apa. Memang kita nak mengelakkan skip tu, tapi skip macam orang kata, macam saya sebut tadi, kita kena tengok burung Allah, burung. Wish, kau telah kafir kena katakan Allah tu burung. Come on man. Maksud Allah, ya Allah, Masya Allah, itu burung. Allah ini alam ghaib. Maksudnya Allah ini berbicara tentang alam ghaib. Dan konsep alam tu, alam pada tafsiran siapa? Alam pada tafsiran apa yang kita manusia buat, ataupun alam pada maksud dia seolah-olah maksud pada perspektif. Macam kita dia tu duduk satu orang, duduk dia di alam dia sendiri tu. Bukan dia pergi masuk satu alam. Ada alam tu maksudnya dia di dalam konteks dia tersendiri. Dia duduk di dalam itu pun alam juga. Sebab tu makan, makanah, ada benda-benda dalam bahasa. Apa yang kita faham di bahasa. Hanya kerana perkataan itu tiba-tiba, Dr. Mazhar telah kata Allah itu adalah makhluk, maka dia telah kafir. Begitulah. Tapi bila tengok pi minta kat kubur, itu ada maksud yang lain. Pi minta, pi kata boleh doa kat pokok, itu ada maksud yang lain. Kita kena andaikan. Subhanallah. Ini adalah sejenis keadaan yang kurang sihat. Alhamdulillah. Itu tak ada, saya tak ada apa-apa pun. Saya dah dengar benda tu, tapi saya tak peduli pun lah. Saya tahu lah benda tu bermusim. Alhamdulillah, Allah takdirkan dengan doa-doa yang mustajab. Semua orang yang begitu mereka datang dan pergi. Berapa ramai yang datang dengan tabiat yang demikian, Allah telah mereka pergi dan hilangkan mereka daripada apa yang sedang mereka lakukan. Tapi sampai biasalah ada muka-muka baru pula yang datang mengulangi hal-hal yang sama. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Semoga Allah memberikan kesejahteraan bagi kita semua, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.